Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua. So hari ini kita akan tengok satu seminar, seminar final year project untuk kursus MEC 300. Tapi sebelum tu terima kasih kepada pihak FYP 2, Puan Syamimi yang telah menjemput saya untuk memberi seminar mengenai bagaimana kita nak format kita punya dissertation mengikut standard UiTM sini ataupun untuk standard Diploma in Mechanical Engineering CEEM 110. Okey. So untuk kelas ni saya terpaksa record kerana saya ada hal pada tarikh seminar ini. Jadi saya buat video ni awal-awal supaya saya boleh menjalankan tanggungjawab saya sebagai memberi talk untuk seminar kali ini. Dan seminar kali ini kita akan tumpu pada itulah guideline on writing dissertation, di mana dokumen ni pada asalnya memang saya salah seorang yang membuatlah this document. Dan saya nak menunjukkan cara lain sikitlah daripada kebiasaan yang pelajar buat bila menulis dissertation. Sebab dissertation ni ada satu isu yang besar, di mana isu yang besarnya adalah kebanyakan pelajar habis masa yang banyak untuk format dia punya dissertation mengikut guideline. So hopefully kamu pun pernah tengok guideline tu. Sebab apa, bila kita nak produce kita punya tesis nanti, tesis tu perlu mengikut guideline yang telah ditetapkan lah. Okay, hopefully you pun dah familiar benda tu, dah hopefully kalau tak tengok pun dah ternampak lah. Sebab kita ada satu guideline untuk menulis dissertation. Okay. So kalau tengok dekat sini, actually this guideline you can download it dekat official MEC 300 punya apalah, sama ada website ataupun island. You boleh dapatkan di situ. Okay, so ini adalah dia punya PDF versionnya. So kalau kita tengok sama-sama benda ni, okay. So ni adalah dia punya guideline lah. So guideline ni kalau kita tengok adalah guideline on writing dissertation for Diploma in Mechanical Engineering program. Okay. So ini adalah cara kita nak format kita punya tesis. So maksudnya kita tak boleh format dia sebarangan lah. Okay. Dan macam mana kita nak tahu kita punya tu format tu sama ada betul atau tidak? So basically dia lebih kurang macam dokumen yang kita tengah lihat ni lah sekarang. Okay. So basically dokumen yang kita lihat sekarang ni patutnya kita punya end product nanti dia lebih kurang bentuk dia macam ni. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang student dia buat mengikut format dia masing-masing lah. Itu salah lah. Itu tidak melanggar lah. Actually melanggar format tesis UiTM lah. Okay, so kita nak biar semua tesis yang dikeluarkan oleh pelajar UiTM adalah dalam bentuk yang sama dan standard lah. Okay, sebab apa, nanti bila kita kerja pun kadang-kadang kita perlu mengikut format yang diberikan oleh sesuatu company atau syarikat. Contohnya mungkin ada satu klien, klien tu datang dan actually basically dia akan bagi format dia lah. So kita as yang membuat kerja tu, kita kena follow exactly yang berdasarkan format tu. Okay. So ni pun salah satu juga kriteria juga, kalau kamu tak mengikut format, kadang-kadang orang yang nak baca you punya tesis nanti, sebab kita akan ada penilai you punya tesis. So tesis tu kalau dia tengok tesis tu tidak mengikut format, usually para penilai tesis tu dia akan macam dia macam tengok tesis, alamak tak ikut format kan, so dia akan bad mood. So selalunya dia kadang-kadang dia penalize kamu disebabkan oleh format yang tidak betul, tidak mengikut standard tu. So jadi kita nak hopefully at the end of this seminar, hopefully kamu dah boleh tahu apa itu format UiTM tu sendiri dan bagaimana nak buat dia lah. Okay, so ni adalah guideline dia. So patutnya bentuk you punya tesis tu lebih kurang bentuknya seolah-olah macam this guideline, bentuk dia seolah-olah macam tu. Kalau kamu tengok bentuk dia lebih kurang macam ni. Abstract kamu nanti, sebab nanti saya ada abstract. So abstract ni bentuknya patutnya lebih kurang macam ni bentuk dia. Okay. Sama juga macam table of content. Table of content ni pun akan jadi bentuk lebih kurang macam ni. So kalau tengok table of content ni, kalau kita secara detail, table of content ni dia bahagi macam dua bahagian lah.
Satu adalah main punya kita intro punya part lah itu boleh panggil tu, kita boleh pecah macam tu. Yang lagi satu saja adalah body of the thesis lah. Okay. So kalau kita tengok in term of page number pun, even page number ni pun dia pakai number system yang berbeza lah dengan body of thesis ni. Kalau kita tengok yang ni dia menggunakan nombor Romans, okay, dan yang ni menggunakan Arabic punya numeral. So lain tak sama okay, benda tu. Sebab tu kena so nak tahu macam mana nak format dengan baik, you kena hadam lah this guideline ni supaya kamu punya thesis akan follow exactly sama macam yang kita tengah lihat sekarang ni lah. Lebih kurang macam ni bentuk dia. Alright. So kena baca. So kalau saya nak terang satu persatu, memang dia akan take time lah. Okay. Sebab itu bukan aim saya. Aim saya memang kamu dah kena baca benda ni, this document, dan fahamkan. Cuma aim saya dan gelar ni adalah saya nak memudah cara lah. Ada cara yang mudah untuk formatting. Nanti saya akan share dengan kamu bagaimana kita nak format benda ni. Saya nak, so kalau kita tengok pun selalunya dalam thesis dia ada list of figures, list of table. So kita kena listkan benda ni dan juga dia punya respected tajuk dan juga page number lah. So benda ni kena letak lah nanti. So benda ni very tedious lah. Contohnya kalau kamu tengok this table ni, nak cari page number nanti is very tedious lah. Nak cari table 1.1 ni dekat mana muka surat berapa it's very tedious. Selalu mostly orang akan buat macam tu lah. Dia akan cari-cari dan tapi kita akan ada cara lain. Cara lain tu dia akan automatic akan tulis page number tu berapa dan dia akan boleh juga update list of table lah. Okay, itu yang benda yang saya nak ajar tu dalam kelas ni lah. Walaupun sejam memang tak cukup, tapi hopefully benda ni dapat memudah. At least you dapat some info and you can mungkin kamu boleh buat belajar macam mana nak buat dengan cara efektif lah. Sebab apa? Bila format ni dia akan ambil lebih kurang 80% daripada you punya masa untuk formatting sajalah. Formatting saja 80% you punya time. Total time 100% untuk buat thesis. 80% adalah untuk formatting saja. It's a lot of time. It's a lot of work dekat formatting. Sebab tu saya nak ajar cara yang kamu boleh reducekan masa semata-mata untuk formatting saja. Kita nak masa tu kita spend kepada benda yang lebih meaningful. Contohnya a good discussion, a good literature review. Itu yang lebih penting berbanding dengan kita punya formatting. Formatting ni kalau salah pun dia patutnya tak banyak sangat, tapi dia akan buatkan mood penilai yang nak membaca tu lah. Mood dia akan berubah kalau dia tengok tak ikut format lah. So kalau even kamu perasan pun dekat sini pun dia ada sedikit perbezaan kalau kamu tengok in term of margin. Margin adalah jarak atas bawah kiri kanan lah. Itu adalah margin. So jarak dia pun sedikit berbeza lah. Kalau tengok sini jarak dia adalah 25mm, 25mm ataupun 1 inci kan. Ini pun 1 inci dan jarak ni lebih kurang 1.5 ataupun 38mm kan. So masalah kamu, you need to produce something like that. Dan you kena mahir dalam Microsoft Word kalau you nak setting something similar like this lah. So kita ada cara lain lah. Itu yang kita nak tengok lah. So kenapa saya review guideline ni dulu, sebab guideline ni guideline ni membantu kamu lah. Sepatutnya tesis kamu bentuk dia lebih kurang bentuk dia macam ni lah. So kalau masuk chapter baru, dia ada chapter 1, lepas tu dia punya tajuk of chapter tu macam ni lah bentuk dia. So nak beritahu kat sini dia adalah font 14, 14 size. Okay, dia punya font style dia adalah Times New Romans. Okay, dan dia adalah bold lah. Dan semua adalah capitalized lah in term of words dia. Okay. Sama juga for heading. Heading yang pertama ni 1.1, so macam ni jarak dia. So kalau lepas heading tu kita ada dia punya text dia. Okay, dia punya kita nak tulis paragraph selepas itu. So dia akan ada indent sikit kat sini. Kemudian kalau the next tu dia tak ada indent lah. Okay, benda tu you need to setting dalam Microsoft Word lah kalau kamu buat
kamu nak buat dia daripada scratch lah. Okay. Dan dalam ni juga kita boleh nampak juga in term of table, macam nak buat table macam so, macam ni lah cara table yang kita nak produce lah. Patutnya dia ada line macam tu lah. So let's say dia punya header, dia punya table header, dan ni adalah dia punya content, table content. So basically kita nampak dia lebih kurang macam ni lah. Okay, right. So ni header, ni so you need to read this lah. Saya tak boleh go through semua. You need to read lah. Macam yang saya cakap tadi, kamu kena baca. Dan kamu basically boleh, kalau kamu pandai this word, you can do template untuk this. Okay. Actually saya punya cara ataupun kaedah yang saya akan beritahu tu tak semestinya kamu ikut. Tak semestinya kamu ikut benda tu. Tapi kamu kena pastikan bila kamu format benda tu, dia kena follow this guideline lah. Itu benda yang betulnya. Okay. Kamu tak semestinya ikut cara saya ataupun menggunakan template. Kamu boleh kamu buat sendiri dan follow exactly berdasarkan this guideline. Tak ada masalah. Okay. Boleh buat macam tu. Okay. So basically itu idea lah. Sepatutnya bentuk dia lebih kurang macam ni dan you need to baca benda ni dan fahamkan lah. Kalau boleh baca lah supaya kamu boleh format dengan baik. Dan dokumen ni pun tak panjang, pendek je lah. Okay. Dan benda yang saya nak tunjukkan juga adalah so kita ada juga buat some macam summary lah dalam this dokumen juga. Macam mana bentuk akhirnya sepatutnya. So dalam appendix especially the appendix, you can take a look macam ni lah. So basically kamu boleh lihat basically you punya muka depan yang paling depan macam ni lah bentuk dia lah. So kita dapat sedikit summary ni lebih mudah sikit lah nak tengok lah. Jarak-jarak kamu nampak ni ada setiap tu ada jarak-jarak dia 50mm, 30mm, 50, 50, separuh-separuh, 30, 30, 30 lebih kurang macam tu lah. Okay. So ni dia punya bahagian tepi buku tu kan. Ni pun ada jarak-jarak dia. Ini kita bagi sebagai title page lepas kita punya buku surat tebal kulit keras tu kan. So dalam tu pun ada kita bagi sebagai title page. So ni dia punya standard dia. Need to follow. Sama juga kita ada confirmation vice versa. Kita ada format dia, size dan sebagainya. Kemudian kita ada auto declarations. Macam ni bentuk dia. Kita ada abstract. So ni jarak-jarak yang perlu kena tengok nanti. Acknowledgements. Okay. In term of, lepas tu kita ada table of contents. Okay. So this is macam saya page number tadi. Satu bentuk Romans dan Arabic numeric. So semua ni nak kena follow lah. Barulah kalau kita follow exactly, dia akan jadi bentuk macam thesis UITM lah. Okay. List of tables. Okay. List of figures contoh dia. So ni list of abbreviations. Okay. So this is a body of thesis. Macam ni. So ini summarize lah. Yang perkataan tadi tu kita summarizekan dalam tu supaya lebih mudah nak faham lah. Okay. Alright. So kita saya rasa yang ni kamu boleh go through lah nanti. Okay. So sekarang kita nak pergi our big business ni. Okay. So kita nak guna cara lain menggunakan template lah. So actually template ni kita dah bagi sejak daripada bermulanya kursus ni MC300 pada tahun, saya tak ingat tahun berapa. Okay. 2019 kot itu adalah first time 2020 lebih, minta maaf. Betul-betul ingat. So since MC300 ni introduce dalam syllabus CEM 110, kita dah bagi dissertation templates. Okay. Kenapa saya cakap ni template? Sebab template ni dia, kalau kita tengok in term of extension kalau kita tengok kat sini. So extension dia lain sikit. Kalau tengok kat sini, extension dia adalah .dotx. Okay. T tu stands for template lah. Template for words. Okay. So kalau kita tengok yang kebiasaannya, kita punya dalam bentuk sama ada DOCX, new version, ataupun yang previous version adalah dalam bentuk DOC lah. So ni adalah Word dokumen yang biasa lah. Okay. So template
sedikit berbeza dengan yang tadilah. Okay. So kita nak tengok yang ni lah. So yang ni actually kita dah bagi jugalah. You boleh download juga bersama-sama dengan guideline ni jugalah. Yang kita ada bagi juga decision template. So boleh refer ke yang kita panggil sebagai refer ke website MSc300 untuk dapatkan this template lah. Okay. So kalau kita tengok template ni, kalau saya double click this template. So basically apa yang jadi sebenarnya? Kalau saya double click, so basically dia akan keluar document something similar like this lah. Dia macam macam sample thesis lah, lebih kurang macam tu lah kalau kita tengok. Tapi kalau kita tengok dekat sini, let's say kita tengok bahagian atas ni, so dia tulis kat sini adalah dokumen satu. Kita double click tadi, nama file dia lain kan tadi. Kalau kita tengok sini, kita klik tadi, nama file dia adalah dissertation template, .dotx. Tapi bila saya double click benda tu, dia akan jadi dia macam satu dokumen yang tak save lagi lah. Nama dia adalah dokumen satu. So template macam tu. Template kalau kita double click file tu, dia akan jadi satu new file. New file yang ada content dalam tu, tapi dia belum save lagi lah. Dan bila kita, let's say kalau saya save lah this file, let's say saya save. So let's say saya save dekat tempat lain, so saya browse and saya save dekat tempat yang lebih kurang sama macam tadi lah dekat sini. So let's say saya namakan sebagai saya savekan sebagai test format dissertation. Okay. So kalau saya savekan, let's say saya tekan save. So apa yang jadi sebenarnya? Okay. File ni sebenarnya bila saya save, dia tak jadi, dia akan jadi Word document yang biasa lah. Kalau kita tengok sini, kalau kita tengok dia punya in term of extension, extension sekarang adalah .docx lah, bukan .dotx tadi. So itu lain, sebab tu satu template ni kadang-kadang dia boleh buat pelbagai dokumen Word yang banyak lah. Sebab dia akan create new file lah, new Word file. Alright. So kalau kita go back for yang tempat yang kita double click tadi, so this one. So ni bentuk template lah. So bentuk template ni sebenarnya dia seolah-olah macam sample lah, tapi dia macam ada some feature yang advanced sikit lah, yang kamu boleh follow lah lepas ni. Okay. Dan saya memang recommend pelajar guna template lah instead of format sendiri. Kamu terpulang kamu nak guna ataupun tidak. Kamu boleh guna ataupun tidak benda ni, terpulang. Tapi at the end of the day sebenarnya syarat dia kamu kena follow that guideline tadi lah. Dia punya standard tu mesti sama. Contoh, in term of size, in term of margin, in term of font, in term of font style, mesti sama seperti dalam guideline lah. Okay, jangan salah lah, sebab itu adalah guideline yang dikeluarkan oleh UiTM lah untuk formatting thesis. Okay. So kalau kita go through benda ni sekejap, okay, sekejap, mesti dia lebih kurang sama lah. Cuma dia ada macam dia ada pelik-pelik sikit lah. Okay. Kalau kamu tengok sikit, so kalau kita go through, kita akan nampak dia macam ni lah bentuk dia. This is bentuk. So dia ada chapter 1 tadi. Kemudian dia ada chapter 2, literature review. So this is standard macam yang guideline tu lah. Apa yang dia explain dalam guideline. Okay. Jadi kita ada chapter, saya teruskan lagi. Chapter 3. Kemudian kita ada chapter 4 dan sebagainya. Alright. Chapter 4 dan chapter yang terakhir adalah chapter conclusion lah. So ni basically adalah standard body of thesis lah. Kat mana-mana selalunya, mana-mana universiti lah lebih kurang macam ni, dia punya body of thesis lah. Okay. Dan references, so kena ada references kalau buat thesis, dan juga kita ada appendices lah, kalau kita nak attach yang berkaitan dengan projek kita. Okay. So basically benda yang kita double click tadi tu dalam DOTX ni, basically bentuk dia lebih kurang macam ni lah. Okay. So let's say ni adalah kita kita punya yang kita double click tadi. Okay.
Dan ini kalau kita tengok konten dia, of color bukan kita punya projek lah kan. So let's say kalau saya ada satu paper untuk kelas ni atau untuk seminar ni, let's say saya ada satu sampel macam ni. Contohnya saya punya tesis lah yang belum format lah. Ini sebagai contoh lah. Okay. So memang tak format lah kalau kamu tengok. It's not format benda ni. Okay. So sekarang saya nak format. Mungkin kamu dah tulis ke? Mungkin masa you punya proposal sebelum ni, you dah write. Tapi sekarang kamu kena tukar this content balik ke dalam bentuk yang betul lah. Okay. Okay. So ini yang kita nak introduce, kita nak demo sikit macam mana kita nak tulis benda ni dalam bentuk yang proper lah. Seperti yang saya cerita, cara saya lah, bukan cara saya, cara yang saya rasa lebih efektif lah compare daripada kita buat satu-satu lah. Sebab most of the time student dia akan buat satu-satu. Sebagai contoh, ini sebagai contoh apa yang saya maksud satu-satu tu. Student ada tendensi dia buat macam ni lah cara dia. Contohnya kalau saya start dengan chapter 1 lah. This is selalu sebelum buat lah. So sebab chapter 1 ni kalau kita, rasa saya refer balik kepada dokumen guideline ni. Kalau kita tengok chapter 1 tadi, kalau saya patah balik start, okay, kita tengok balik chapter 1 ni. Kalau kita tengok saya lagi sikit. Okay. So chapter 1 ni, kalau tengok chapter 1 general specification of dissertation, itu dia punya format lah. Dan tendency student dia akan buat macam ni lah. Okay. So dia akan buat mungkin dari atas sikit, benda tu dia sampai ke atas kan. Okay. So mungkin cara yang student tendency dia akan buat, dia akan letak benda ni sampai ke atas. Okay. Macam tu. Contoh lah. Tak tahu tu paling atas ke tak. Okay. Macam tu dia buat. Okay. Dah sampai atas. Belum lagi. Okay. Dah. Kita enter sikit. Okay. Kita tengok bawah. Okay. Tu chapter 1 tu. Dan dia akan buat macam ni lah. Dia ada tendency buat macam ni lah. Macam tu. Dia enter. Lepas tu apa dia buat? Dia akan buat style manual tu. Dia akan pergi ke sini. Okay. Okay. Lepas tu apa dia buat? Apa yang dia buat adalah dia bold lah kan. Okay, bold. So berdasarkan tu dia adalah bold. Waktu dia gunakan Times New Roman. Okay. Ni memang cara manual lah. Times. Okay. Times New Romans. Cara dia buat. Lepas tu sebab dia tahu ni adalah font 14. So dia akan buat macam ni lah. Okay. So chapter 1 ni dia bukan tu, dia tulis 1 kan tadi. Chapter 1. Macam tu lah. Okay. So ni cara yang selalu student buat lah. Lepas tu dia akan buat macam ni lah. Background of study. Let's say pertama ada background of study. So dia tahu jarak dia tadi. Kalau dia tengok appendix ni cara manual lah. Kita tak nak kamu buat cara macam ni lah dalam kelas saya lah. Sebab dia akan merugikan masa kamu lah. Buat cara ni memang rugi lah bagi saya. Sebab apa? You ambil masa yang banyak untuk just formatting saja. Kita tak mahu kamu buat style macam ni sebab dia memang akan take your time lah banyak. So dia kena tunjuk. So kamu buat 20mm. 20mm pun macam mana nak buat? Macam mana aku nak buat 20mm lah. So mulalah orang akan buat satu. Cara yang selalu buat 2 kali kot agaknya. 20mm kan. Sebab macam tu. Lepas tu apa dia buat kat sini? So dia akan tulis ni. 1.1 ni dia tulis ni. Ni selalu student buat lah. So apa dia buat? Dia tulis 1.1. Dia akan tulis 1.1 kat situ. Okay, lepas tu apa dia buat? Mungkin dia tekan ni lah kot kan. Dia tekan ni. Kita panggil indent sikit. Ataupun kita boleh tekan button tab. Tak boleh juga. Okay. Kita tekan button tab.
Okay, macam tu. Lepas tu dia akan tukar style dekat sini. So dia highlight. So dia tukar style 12. Okay. Lepas tu yang ni dia tahu ni adalah menggunakan Times New Roman macam tadi. Okay, dan benda ni dia bold lah. So kita tak nak kamu praktiskan cara macam ni lah. So this is not a good practice lah untuk you formatting lah. So kita nak kamu praktis cara yang lain lah. Cara yang lebih proper daripada ni lah. Contoh, yang ni pun kadang sudah akan buat, dia akan buat macam ni. Dia selalu kita guna justify lah untuk kes ni. Justify, font 12, dan juga menggunakan Times New Roman. So kita tak mahu kamu buat style macam ni lah. Sebab style macam ni dia tidak, bagi saya apalah, tidak bagus lah style macam ni. Tak berapa bagus guna cara kaedah macam ni lah. So kita nak guna kaedah menggunakan style lah. Style. Kita nak guna kaedah tu adalah kaedah menggunakan style. Instead of kita buat single formatting macam tu, better kita gunakan style. So style ni dia lebih bagus lah. Let's say kalau kita buka style ni. So style ni kalau kita tekan yang button kecil ni kat sini, tepi ni, so dia akan mungkin akan keluar macam ni. Starting dia akan keluar macam ni. Yang kecil. Kita boleh double click dan dia akan keluar di sebelah kanan lah. Macam tu. So style ni dia lebih better lah kalau kita gunakan yang ni. Contohnya, let's say yang ni adalah kita punya first heading. So kita boleh highlightkan benda ni dan kita menggunakan heading lah. Macam tu. Macam tu lah. Cara dia lah. So dia lebih better kalau kita gunakan kaedah ni lah. Style. Cuma isu dekat sini dia ada 1, 2. Tu tak apa dulu lah. Kita kena guna kaedah style lah. Sebab tu lebih better lah. So untuk introduction ni, sebab dia jadi 2. Sebab kalau ikutkan dia adalah satu chapter kan. So patutnya kita boleh tekan shift enter lah, untuk dia turun ke bawah lah. Let's say lah kita tak ada, kita tak apalah, kita buat macam tu dulu. So, sepatutnya benda ni dia akan auto jugalah. Cara style ni. Saya undo balik. Saya undo balik. So macam tu. Asyik saya buang. So sepatutnya cara betul kita bukan tulis chapter 1 ni. Kita akan buat something lah. Let's say saya tukar. So kita letak cursor kat sini. Kita klik satu tempat dan let's say kita namakan sebagai heading 1 lah. Untuk kes ni. So macam tu lah. Sebab apa kebaikan guna macam ni? Contohnya kalau ni chapter 1 adalah introduction usually, dan chapter 2, let's say kalau saya pergi ke chapter 2. Chapter 2 adalah literature review lah. So kebaikan guna ni, kalau kita letak dia satu styling yang sama lah, let's say untuk chapter 2 ni basically lebih kurang macam chapter 1 tadi. So basically dia lagi better lah compare dengan cara yang kita manually buat tadi lah. Sebab apa dia better? Sebab kita boleh format setiap heading tu lah dengan cara yang betul lah. Contohnya this literature review kan, kalau kita tengok sini. So sebab literature review ni dia sama level macam tadi. Style tu lebih kurang macam tu lah, macam sama level. So kita boleh letak dia sebagai heading 1 lah. Macam tu. So kalau kita tengok dia punya format dia sekarang adalah sama. Cuma sekarang ni dia ada sedikit perbezaan sebab dia ada 2.0. Itu nantilah boleh kita cerita lah. So let's say untuk 2.1 ni kita boleh letak dalam satu grup yang sama lah. Contohnya this one, mungkin kita boleh letak dia sebagai heading nombor 2 lah untuk kes ni. So kebaikan bila kita buat macam ni, apa kebaikan dia adalah contohnya kita nak ubah styling. Let's say literature review ni saya nak tukar dia punya styling. Let's say saya nak tukar heading 1 punya ni. So apa saya buat? Saya boleh pergi situ, saya boleh modify lah.
So let's say saya nak modify dia sebab saya tahu literature review ni dia punya font size dia adalah font size 14 kan. Kita tahu daripada situ kan. Dia adalah font size 14. Sekejap Okay, so font size 14. Dan saya tahu juga dia adalah dia menggunakan Times New Roman kan untuk kes ni minta maaf lah komputer dah lembab sikit. Times New Roman. Let's say saya nak bagi kamu nampak, let's say saya tukar dia punya mungkin in term of color. So saya tukar color merah lah supaya nak bagi kamu nampak So let's say saya tekan OK. Saya suka dengan style ni. So sekarang kita nampak dia dah tukar color biru dan merah. So kalau kita ingat balik yang mula kita buat sebelum ni kita ingat chapter 1 tadi, kalau kita ingat chapter 1 tadi, kita gunakan heading 1 jugalah sebagai style dia. So kalau kita tengok heading 1 sekarang, so kita akan nampak nanti dia akan dapat bentuk yang sama. Nampak ni. So dia akan bentuk yang sama dengan yang tadi. So lagi satu kebaikan guna cara style ni, kalau kita buat properly benda ni, mengikut heading ni, so kita ada satu benda yang paling useful jugalah untuk formatting juga untuk kes ni. Kita boleh pergi kita akan buka satu benda yang kita panggil sebagai navigation panel. So actually kita boleh tengok dia dekat sini lah, pergi kepada view, pergi kepada view. So kamu boleh check ni, ada tanda right dekat navigation panel. So kebaikan guna tu adalah so bila kita buat yang tadi heading tadi, actually kita boleh jump lah. So let's say ni adalah kita, kalau saya tekan kat sini, so dia akan pergi ke introduction lah. So kalau saya tekan 2, dia akan pergi ke section literature review. Itu kebaikan guna, antara satu kebaikan guna style lah. So kita boleh especially kita guna style yang ada heading ni lah. So dia boleh jump ke situ. So maksudnya kalau kita nak review kita punya file, dia lebih mudah bila kita buat style macam ni lah. So itu kebaikan dia. Contohnya kalau saya tadi, saya juga letak contoh, let's say saya letak heading 2 lah. Let's say saya letak this electronic packaging ni sebagai saya punya heading number 2. Dan lain-lain. So basically benda ni pun kadang dia ada, dia boleh jump lah. Tengok bila saya buat saja heading nombor 2 untuk kes ni. So sekarang electronic packaging dah ada di sini lah. So maksudnya dia ada that ability untuk jump lah. Let's say saya continue dekat heading saja. Ni, so let's say yang ni saya, sebab dia arah dia 1.1.1.1. So let's say untuk kes ni saya buat dia sebagai yang kita panggil sebagai heading 3 sebab dia lagi dalam sikit kan. Bila saya tekan heading 3 so kebaikan dia akan dia tengok jugalah macam mana. So yang ni saya letak heading 3 macam tu. So sekarang dia dah ada dalam ni lah. Basically yang ni dah tak boleh. Ini sebab kita tulis lah 2.11 tu. Itu style yang salah lah. Sebaiknya kita tak payah tulis, dia akan auto bagi numbering lah. Itu cara yang sebetulnya. So tengok kebaikan dia, kalau ada, bila kita buat dia akan ada keluar di bahagian navigation panel ni, dan kita boleh jump lah. So dia ada ability untuk jump. So itu kebaikan menggunakan navigation panel lah. Sama dengan introduction, let's say saya letak background of study ni dengan heading nombor 2. Let's say macam tu kan. Sebagai contohnya. So ini cara salah tadi lah. So satu persatu patutnya kita tak tulis pun dia akan auto keluar. Kalau kita tengok dia akan automatic keluar lah. Dan kalau kamu tengok kat sini, basically dia ada let's say saya tekan heading 2 lah untuk test. So sepatutnya dia ada keluar dekat sini, dia akan auto keluar dekat navigation panel. So sepatutnya style kita buat tesis kita ataupun format kita tesis adalah menggunakan kaedah style lah, bukan secara manual. Manual kita setting lah. Itu bukan cara yang bagi saya, itu cara yang tak berapa, cara yang tedious lah bagi saya, dan cara yang banyak menyusahkan kita lah hidup kita, sebab
kebanyakan masa kita akan banyak kepada tesis lah. Okay. Dan heading ni biasanya kita boleh tukar lah dia punya styling. Contohnya saya boleh modify balik this heading number 2. Mungkin saya nak gunakan warna hitam contoh. Dan mungkin saya nak dia font 12. Okay, let's say macam tu lah. So sepatutnya dia kan automatic lah. So benda yang semua heading 2 tu, so basically dia akan follow. Yang ni sebab kita tak format lagi, sebab tu dia jadi macam tu. Okay. So kata dia akan follow exactly lah. Patutnya macam tu lah. Okay. So itu kaedah menggunakan format lah. Okay. So let's say saya tapi saya kenapa saya ajar ni, sebab nanti kaedah yang kita akan gunakan adalah menggunakan kaedah style tadilah. Sebab tu saya buat some demo sikit pasal style ni, supaya kita boleh lari daripada benda yang kebiasaan yang kita selalu buat dululah, menggunakan kaedah manual lah, kita format sendiri. Okay, alright. Let's say saya buang format. So kita boleh unformat dengan tekan button clear all formatting. Let's say saya tekan. So basically this document dia dah buang lah in term of format lah. Misalnya benda-benda ni semua dah tak ada lah. Okay, so kita go back kepada benda yang kita tekan double click tadi, yang dekat TOTX tadi. Okay, so kita dah balik ke file yang kita tekan double dot tadi tu. Okay, so kalau kita tengok so ni dia seolah-olah macam bentuk tesis lah, sebab dia macam sample of dissertation lah. Sebab kalau kita go through pun kita memang nampak lah macam bentuk tesis lah. Okay, so this is the element yang perlu ada lah, seperti yang kita dah discuss dalam guideline sebelum ni. Okay, so there ada abstract, okay, ada acknowledgement, contents, and then dia ada body of thesis and ada list of figure, list of abbreviations, dia ada body of the thesis, chapter 1, okay, chapter 2 literature review, and then we have another one, kita ada juga chapter 3 for saya dah juga sikit for methodology, and then we have chapter 4 for result and discussions. Okay, yang lebih penting lah dalam thesis. And we have chapter 5 conclusion and recommendation lah. Okay, so sekarang saya nak ajar macam mana kita nak guna daripada mula lah template ni. So kalau tengok template ni, dia macam ada note-note sikit, dan dia ada something lah yang lain daripada yang biasa kebiasaan dokumen yang kita ada lah. Okay, contohnya kita start dulu ni. So usually kita akan replace lah benda ni. Okay, so untuk case ni pertama ni dia kena ada title lah. So kalau kita rujuk balik kita punya file tadi, okay, file example thesis tu, okay. So kita replace lah benda ni dengan tajuk tu lah. Sebab ini memang dalam tajuk lah, berdasarkan apa yang kita dah discuss sebelum ni. So cara nak replace mudah je. So usually kita highlight lah apa yang kita nak replace, then jangan paste terus. Okay, kita right click, kita ambil keep text only lah. So kalau kita buat macam ni, dia akan maintain the format lah. Kalau tak, kita kena format dia balik lah kalau dia lari lah. Tapi macam mana kita nak tahu format tu? Sebenarnya kita boleh pergi yang macam style tadi. Okay, kita kena buka style panel. Okay, alright. Macam tadi, kalau saya demo balik lah, mungkin ada yang jadi bentuk macam ni, so ataupun bentuk macam ni. Okay, you can double click it, okay, and then you can macam ni dia tak nampak sangat lah format dia. So paling better kalau kita boleh click this check button, show preview lah. Okay, so basically kalau kita tengok kat sini, nak tahu style, kita boleh klik saja kat sini dan dia akan highlight lah style apa yang digunakan lah. So case ni dia gunakan B thesis title lah. Alright, so kalau kita tengok sini, dia suruh type dissertation, lepas tu dia suruh gunakan maximum 10 line, dan dia kena pastikan dalam line ni dia mesti ada 10 line lah. Okay, so let's say kalau saya buang benda ni, okay, let's say saya buang benda yang unnecessary kat sini. Okay, dan saya kira lah ada berapa, 1, 2, 3, 4. So untuk kes ni dia gunakan 4 lah. Tapi kita nak maintainkan 10 lines tadi. So 10 tolak 4 ada 6 lines. So 6 bahagi 2 kita ada 3 line atas, 3 line bawah lah. Okay, so ni ada 2 dah sekarang.
So ni yang ketiga, dan ini kita tambah lagi 3 lah. So kita dah maintain lah. Macam ni. Alright. Itu untuk title, untuk title page. Okay. Ataupun muka depan sekali lah. Hardcover punya page tu lah. Lepas tu kita boleh tukar nama kita. Let's say nama saya replace dengan nama saya lah. Okay. Okay. So dia maksimum 2 line lah. Kalau nama sampai 3 line tu saya pun tak tahu nak macam mana. Okay. Tapi actually cukup lah for 2 line lah. Okay. Alright. So yang kebaikan guna template ni, kalau kita accidentally delete lah. Let's say saya highlight dan saya tekan backspace. Okay. So saya tak boleh delete lah. So benda ni dia dah lock. Ada some feature dalam ni dia dah lock lah. So kita tak boleh nak delete ataupun mandai-mandai untuk tukar lah. Contohnya macam ni tadi diploma ni. Saya highlight balik, saya tak boleh cut lah. Saya right click, cut pun tak boleh. Okay. Backspace pun tak boleh lah. So macam, even macam ni pun sama. Saya tak boleh nak delete. Saya highlight tu, saya tekan backspace sekarang ni. So saya tak boleh buat apa lah. Okay. So benda ni dia dah lock lah. So tu kebaikan menggunakan DOTX lah. Okay. Template template yang dia betul-betul built in untuk kita punya thesis dissertation lah. Okay. So untuk March 20 pun ni pun special juga. Actually dia bukan type. Basically kalau kita klik kat sini, so dia actually ada satu arrow kat sini. So basically kita boleh klik that arrow dan kita boleh pilih date lah. Okay. So usually for your case, untuk sesi sekarang ni, kita akan gunakan untuk case ni kita akan gunakan bulan March lah usually March 2024 lah. Okay. So ni tarikh yang sepatutnya lah, March 2024 for this is how submission date lah. Okay. So usually dia akan ada blank punya page. Okay. So yang ni pun tak boleh delete lah sebab kita dah lock juga. So kalau kita guna template senang lah. So kita akan follow exactly template yang dikendaki oleh UiTM lah. Okay. So sama macam tadi juga untuk case ni kita boleh copy kita punya title dan kita boleh try untuk replace lah. Macam tadi kita highlight dan kita paste keep text only. Okay, kita buang unnecessary. Okay, contohnya macam ni. Dan macam ni lah. Saya buang. Okay, so since dia nak suruh maintain 8 line tadi, kalau saya kira 1, 2, 3, 4, so ada 4. So basically ada 8 tolak 4. Kita ada 4 bagi 2, so 2 atas, 2 bawah lah. So ni ada 2. Ni 2, lagi 1 lah. Okay. Alright. So yang ni kita tukar lah. Nama, let's say nama kita. Nama kamu lah kan. Alright. Okay, settle. Okay. So sama macam tadi sebelum ni, yang ni pun tak boleh nak di-delete lah. Memang tak boleh delete benda ni. College of Engineering ni pun tak boleh delete juga. Okay. Kita dah lock dah. Okay, yang ni kita boleh tukar lah. Kita tukar kepada untuk semester ni April tadi lah. March 2024. Ambil lah mana-mana tarikh. Okay, macam tu. Alright, so now kita confirmation by supervisor pun senang juga tukar nama supervisor kamu. Okay, tukar lah supervisor. Let's say supervisor saya juga. Okay, saya boleh tukar. So type lah. Okay, and then yang ni pun special juga, kita boleh pilih dia macam drop down button, boleh pilih. So untuk case kamu Pulau Pinang, so yang ni kita Permatang Pauh, then this one is Permatang Pauh Pulau Pinang. Okay, so apa? Senang pakai template. Okay, tak payah pening-pening. Pilih apa yang patut lah untuk case yang tadi. Okay, for auto declaration pun sama juga, yang ni kena tukar lah, cuma yang ni formatnya dia bukan all caps lah. Yang maksudnya kalau saya buat depan ni je huruf besar. Okay, itulah. Right, so yang ni you can add your student ID. So let's say saya tak tahu. Okay, so saya hantar macam tu. And then this one also benda ni pun lock juga, tak ada apa-apa dah. Ini pun sama lock. So yang ni kita boleh tukar lah dengan kita punya title. So let's say that one is our title, dan kita paste kan. Alright, tapi issue dia huruf semua besar. So cara yang senang sekali, kita boleh highlight, kita tekan shift F3. So tekan lagi, kalau tak dapat apa yang kita nak, kita tekan lagi sampai dapat macam kita nak macam ni. Okay, depan huruf besar. So off ni selalunya kita huruf kecil lah. Okay, contohnya macam ni, kecil lah. Okay, using pun selalunya huruf kecil lah. Itu sama je. Okay, yang ni tak boleh buat apa, yang ni kamu kena sign, dan date ni kena tulis tangan lah. Okay, memang purposely buat je tu untuk kamu sign hidup dengan date hidup lah. Okay,
Alright, so itu dia sama juga abstract. Sama macam tadi juga, let's say kita dah ada abstract, so kita nak formatting guna tu senang je. Okay, kita boleh copy benda ni, and then kita boleh paste lah. Let's say saya paste, mungkin saya boleh delete. Okay, let's say saya delete. Okay, so kadang-kadang dia tak boleh nampak macam tak boleh delete, tapi sebenarnya dia boleh delete. Dia risau jadi dia boleh delete. Okay, nampak tu boleh delete. So kita boleh paste lah. Kita boleh paste kita punya kat sini. Let's say saya paste. Okay, macam tu lah. Okay. Kalau kita tengok style dia macam lari sikit. Sepatutnya dia justify kat sini. So, sebab dia tak guna format yang kita nak lah. So basically kita boleh tukar benda ni. Just klik kat sini. Kalau saya tengok daripada list ni, dia adalah abstract punya text lah, this one lah. Just kita klik saja abstract dan dia akan follow format yang kita nak lah. Okay. So this one is still okay lah. Okay. Settle dah ni. Right. So acknowledgement sama juga. Yang ni pun kamu boleh tukar lah. So saya tak nak tunjuk yang ni. Okay. So yang ni saya akan tunjuk kemudian for table of content. Ada kebaikan menggunakan ni. Nanti kamu akan tengok lah. Kalau kamu pesan dia ada nampak color kelabu ni. Nampak ada belakang color kelabu ni. Ini adalah view sajalah. Maksudnya kalau kita print, dia tak nampak kelabu tu. Kelabu ni macam nak menunjukkan kita yang benda ni adalah special lah. Sebab benda ni kenapa dia special, nanti saya akan tunjuk lah kenapa dia special tu. Okay. So ni bersama list of table, kalau tengok ada kelabu tu, maksudnya dia special lah tu. Dia boleh buat something lah. Sama juga macam ni. Dan juga list of version dia tak special. Yang ni kita terpaksa buat sendiri lah. Manual. No choice. Okay. Alright, so kita pergi yang first one ni, chapter 1. Okay. Usually chapter 1 ni saya purposely dah lock jugalah benda ni. Tak boleh buat apa. Memang tak boleh buat. Memang tak boleh buang. Okay. Cuma dalam konten ni kita masih boleh edit dan apa yang kita nak lah. Okay. Di sinilah. Okay. So let's say kalau kita try untuk replace contohnya text ni kita nak pakai kita punya lah. So basically kalau saya pergi saya punya contoh example saya. Okay. This is saya punya contoh. So saya nak replace saya punya background. So saya highlight this one and saya copy lah this one. Okay. So saya dah copy dan saya boleh replace lah. So usually saya tak replace habis lah, saya replace sikit je sebab saya nak saja buat macam tu. Okay. Saya just keep text only. Okay. Macam tu. So yang unrelevant tadi saya untuk case ni bukan saya punya ni. Dia relevant. Okay. So kalau kita tengok macam ada something wrong kat sini. Okay. Tapi jangan risau. Actually tak ada masalah pun sebenarnya benda ni. Okay. Sepatutnya untuk buat macam ni kita tak perlu ada enter macam ni lah untuk next tu. Okay. Nampak dia ada macam lari sikit. Ni sebabkan oleh style yang kita gunakan tak kena lah. So nak tahu style untuk teks yang biasa ni selepas header ni, jadi dia akan gunakan normal lah. So kalau kita tengok kat sini, normal ni dia ada beberapa, ada 5 jenis kat sini. Normal UiTM 1, 1A, 2B, 3, 4 lah. So kalau tak kena kita tukar-tukar antara ni lah 4 ni. Contohnya untuk case ni, usually lepas header ni selalunya dia akan gunakan UiTM paragraph 1 lah. So let's say kalau kita tengok dia by default dia guna ni. So bukan tu, maksudnya yang ni lah. So, nampak so sebab apa? Sebab untuk next paragraph actually dia rapat lah. Dia bukan ada jarak macam tadi macam ni dia nampak ada jarak ni. So sepatutnya dia rapat lah macam tu. Okay. So kalau ikutkan ni dah macam betul lah. Dan yang ni sepatutnya dia bukan follow paragraph 1. Sebab paragraph 1 ni dia akan rapat dengan header ni lah. Usually untuk case ni dia akan ada spacing kat sini. So kita akan guna, sebab tu saya suruh ubah-ubah ni tadi. Kita guna apa yang patut lah. So nampak ni. Okay. Kita bukan buat manually kat sini. Kita menggunakan style lah. Jangan guna cara lama sebab cara ni tedious lah. Okay.
dan akan mengambil masa yang lama. Kita nak you punya masa tu untuk kamu discuss critically you punya result and discussion. Itu lebih better lah compare nak habiskan masa untuk formatting sajalah. Okay. Alright. So hopefully kamu faham lah macam mana kita nak buat lah So basically cara dia macam tadi juga untuk problems statement kita boleh copy and paste lah macam ni saya copy and paste. So kalau saya buat macam tadi juga, tapi saya saja purposely tak nak guna habis. Saya suka copy macam ni lah saya prefer itu. Okay, dan saya akan buang apa yang tak kena lah okay, ni pasal mushroom tadi buang tak kena. Okay, lepas tu saya akan double check lah so yang ni dia tak boleh ada spacing kalau untuk next. So okay, so, kalau kita tengok ni dia ada space, patutnya dia rapat lah okay, so sebab tu kita kena main ni. So usually lepas header ni selalu kita akan guna ni lah, selalunya macam tu. Okay, dan dia akan rapat lah kalau yang ni dia macam logik lah betul. Okay, so cara dia macam tu lah sama juga objektif, scope of work dan lain-lain. Okay, cuma ada benda saya nak discuss kat sini. Okay, contohnya let's say lah tiba-tiba kita ada some new topic lah you punya SV suruh add another things dekat sini. Okay, contohnya mungkin saya masukkan another mungkin saya boleh tulis dia sebagai overview of the thesis. Okay, mungkin saya boleh buat macam tu overview of the dissertation ataupun dissertation punya framework lah. Okay, let's say lah ini saya saja buat framework of the dissertation lah mungkin as susunan lah untuk case ni. So saya tak huruf besar framework of the dissertation. Okay, so kita bukan buat cara yang manual tu 1.6 bukan cara macam tu. Kita akan gunakan heading lah sebab kita nak dia dapat 1.6 kat sini. So, kita tengok lah, so yang relevan, yang ni tak, yang ni pada relevan lah, kalau yang ni tak boleh sebab dia bawah lagi. So kita akan gunakan yang ni lah, heading. So kita tekan, so dia akan automatically keluar lah. Tapi kalau kita tengok kat sini dia rapat lah dengan atas ni. So yang ni dia tak sesuai guna nombor paragraf 1 lah. Untuk sini dia sesuai guna 1A lah. Sebab 1A dia akan bagi some spacing here. Alright, just click there. So kita klik, kita akan dapat lah macam tu. Okay. Okay, lepas tu kita akan mungkin kita boleh tulis sikit lah contohnya kalau saya tekan enter so usually dia akan automatic lah masuk paragraf 1 lah. Okay, tu kebaikan guna template lah. So let's say saya tulis something lah the framework of the dissertation can be summarized as follows. Okay, right. So let's say macam tu. Okay, 1.6 lah. Okay. Okay, so kalau kita tengok ni, let's say saya saja nak save case ni. Okay, kalau kita go back to kita punya ke atas ni. Okay, kita punya yang kita boleh sebagai table of content kalau tengok table of content kita tak update lah kan, nampak ni tak update lah, sebab kalau kita buat cara manual memang tak update lah. Even kita guna cara ni pun dia tak akan automatically update lah. Okay, and so sepatutnya di bawah chapter 1 tadi kita ada 1.6 tadi okay, framework of the dissertation tadi tapi dia tak ada dalam ni. Okay, so cara kita nak update balik benda tu kalau kita buat cara yang betul tadi dia boleh update lah. So update kita klik kat mana-mana bahagian ni, so kita right click dan kita tekan update field lah. So bila update field, so kita akan usually saya recommend untuk ambil terus bawah ni lah, jangan ambil atas ni kalau dia this kalau keluar benda macam ni lah ambil entire table dan tekan ok lah. So basically dia akan tambah secara automatik yang bagus ni pasal ni dia boleh tahulah dia boleh tahu juga page number. Okay, itu kebaikan guna benda ni lah. Okay,
Dan kebaikan dia lagi satu, benda ni juga dia seolah-olah macam hyperlink lah. Kita boleh pergi terus dari ke kita punya. Contohnya, let's say saya nak tengok balik one point ni, apa yang saya buat? Saya pergi ke sini. Okay. So, kita tekan button control. Okay. Nanti dia akan tukar arrow tu jadi tangan. Okay. Dan kita klik. Dan dia akan pergi ke tempat tu. So, tu kebaikan guna template dan kita properly buat lah benda tu. So, dia akan boleh jump. So, untuk kerja editing ataupun kerja bila tulis ni, kadang-kadang ada banyak editing work. Kadang-kadang kita kena alihkan dan sebagainya. Let's say kalau saya alihkan, let's say saya punya supervisor tak suka objektif ni duduk kat sini, dia nak letak objektif duduk bawah lagi daripada tu lah. So maksudnya saya cut benda ni, dia tak mau duduk kat sini. So dia nak kita duduk di sini. So tengok dia punya numbering tu automatic, dia akan ubah lah. Nampak numbering dia akan ubah 1.6. Okay. Tapi kalau kita balik ke kita punya table of contents, dia tak update automatically lah. Okay. Susah betul lah. Saya nak patah balik. So let's say kita buat cara yang tadi. Kita activatekan navigation panel, pergi kepada view dan check navigation panel ni. Okay. Kita boleh pergi ke, lagi senang bila kita buat properly, dia akan ada benda ni lah. Kalau kita tak buat properly, benda ni tak akan ada lah. Okay. So saya pergi ke table of content. Okay. So, sekarang tadi saya dah alihkan objektif ni ke bawah ni. Okay. So sekarang tak update. So macam tadi juga, kita right click dan kita tekan update field lah. Okay. Dan kita ambil update entire table. So di sini dia akan update lah. So itu kebaikan menggunakan ni. Dia memudahkan kerja kamu lah. Tidak kamu kena type sesuatu. Let's say kalau tiba-tiba punya supervisor suruh tu ubah ni, takkan kamu nak track balik. Nak track balik pun dah susah lah. Sebab tu kita nak buat, bila nak buat kita kena buat secara properly supaya dia akan mudah kita di kemudian hari. Okay. Alright, hopefully benda ni berguna lah. Alright, so let's say kita balik ke chapter 1. Okay, kita boleh tekan kat sini juga. Salah satu cara dia. Okay. Okay, so saya dah beritahu pasal heading. Okay, so semua heading ni basically kita boleh buat lah. Okay, okay, contohnya saya nak buat benda baru. Okay, so let's say kita guna saya punya ni, okay, literature review kita sikit. Lepas tu kita akan demo yang lain pula. Let's say saya punya ni adalah electronic packaging. So saya akan copy lah. Okay. Saya selalu tak buang lah. Saya nak cepat, selalu saya akan klik kat situ, saya akan right click dan saya akan keep text only lah. So yang ni saya akan buang lah. Saya lagi prefer buat macam ni lah. Sebab mudah lah. Okay. So jangan risau. Basically bila kamu buat macam ni, so benda ni dia akan automatically juga update lah. Nampak ni kat sini. Dia akan automatic update lah. Lepas tu saya akan, apa yang saya buat, saya akan copy this one. Okay. Let's say kita copy. Sampai sini. Okay. Dan saya copy. Dan saya replace lah benda ni lah. Okay, let's say saya replace lah this paragraph lah. Okay, okay, okay. Macam itu. Sebab tu saya tak prefer buat macam tu. Saya prefer buat macam ni lah. Saya enter satu dan saya keep text only lah. Okay, so nampak macam ni. Okay, so this is good. Okay, so kalau kita tengok ni, kita ada ni. So yang ni basically dia bukan enter lah. Okay, sepatutnya dia rapat je. Sebab dia tak ada spacing lah. So pastikan dia continuous lah. Tak ada enter kat sini. Spacing kat sini. Okay. So cara kita nak buat, kita gunakan macam tadi normal. Okay. So ini this one patutnya normal sebab dia ada continue punya paragraph. So basically dia akan guna normal ni lah. Okay, macam tu. Okay. So ini pun sama juga. So ini akan guna satu juga. Okay, so dia akan rapat lah. So ini pun sama juga. Dia akan guna satu juga. Ini pun satu lah. Styling dia. Okay. So sama juga dengan yang ni sebab kita dah buat tadi. So kita boleh, basically kita boleh buang lah. Okay. So nampak? Okay. So itu cara dia lah. Cara kita nak buat lah. Okay. Dengan baik lah. Okay. Okay, so let's say saya buat lagi satu. So saya ada yang ni pula, topik dia adalah flip chip. Tapi flip chip ni dia bawah topik 2.1 tadi. Patutnya macam tu. Okay. Kita copy dulu. Kita boleh maybe kita boleh letak bawah ni. Okay. Kita paste je lah. Okay.
So best dia kita buat keep text lah. Boleh. So yang ni apa kita buat, sebab yang ni dia bawah yang ni tadi. So basically kita ambil yang 3 level lah. Yang ni 1, 2, 3. Tekan saja. Dia akan jadi automatic lah macam tu kan. Okay. So kita tekan enter. So dia akan automatic akan dapat normal UiTM paragraph 1 lah. Ke bawah ni. Dan kita boleh copy this one lah. Saya ambil ni dulu. Dan saya sorry, my mistake. Keep text only lah. Okay, nampak so dia lagi nice lah. Okay, macam ni. Okay. Alright, so untuk figure, usually kalau saya buat nak untuk figure ni, apa yang saya akan buat selalunya untuk figure ni. So figure ni selalunya saya akan buat macam ni lah. So saya akan ambil figure yang ada dalam ni, sebab figure ni dia special sikit, dia ada macam something, dia ada highlight belakang tu, maksudnya dia ada something lain lah kan. Kalau tak buat macam ni dia akan ada isu lah. Kita tak boleh type je, kalau tidak dia akan isu lah. So let's say saya buat cara macam ni, saya paste dulu, macam tu. Okay. Dan apa saya akan buat, ni saya nak replacekan dengan this gambar lah. So saya copy this gambar dan saya delete this one dan saya replace lah gambar tu dengan yang ni lah. Okay. Alright. Dan dia punya caption ni pun sama, saya ambil juga caption this one, copy and then saya replace lah. Apa sebab saya akan letak cursor kat situ, saya akan paste kat situ lah, and then saya boleh buat this one. Alright. Okay, macam tu. Okay, so sekarang ni kalau kita tengok kat sini, kalau benda tu betul, dia akan nampak dia ada highlight belakang ni lah. Even though benda ni dia macam tak betul lah. Ini figure 2.1, ni figure 2.1. So ni kelemahan Word lah, dia tak boleh update terus lah untuk case figure dengan table lah. Okay. So apa kita akan buat, kita akan buat macam ni lah. Kita akan pergi file, kita akan try untuk refresh lah this Word ni, okay, document ni. So kita akan pergi file dan kita pergi kepada print lah. Sekejap, kita bukan nak print pun, kita nak macam refresh kan this document lah. Dan kita go back lah. So kalau kita tengok balik, so basically dia dah okay lah. So ni adalah figure 2.1 and then adalah this is a figure 2.2 lah. Tadi kan dia figure 2.1 tadi lah. Okay. Alright, tu kebaikan dia lah. Tapi kat sini dia ada isu juga. Contohnya figure 2.1 ni, yang ni adalah typing lah. Sebab kita tak nampak macam ada background belakang ni seolah tu lah. Okay. So bila typing ni dia ada isu sikit. So isu dia adalah bila saya pergi kepada list of figure ni di sini, okay. So let's say kalau saya update sebab benda ni pun sama, dia akan link juga kalau kita buat betul. So, kalau saya right click this one, okay, dan saya update field, okay, saya update entire table, okay. So apa jadi, benda ni dia akan update lah, okay. Okay, dia update tapi kalau kita so dia akan update lah, okay. Cuma ada isu dekat situ sikit, sebab apa, dia punya reference ni, kalau dia buat dengan betul, benda ni dia boleh tekan jugalah, okay. Benda yang ni dia masih boleh ditekan lah, okay. Tapi kat sini dia tak boleh tekan lah, maksudnya kita tak buat dengan betul lah, okay. So untuk case ni usually apa yang kita nak buat, kita nak this figure 2.1 ni dia link kepada this figure, okay. So macam mana nak buat tu, okay. So basically kita buat balik figure 2.1 ni, apa yang kita akan buat, kita akan gunakan reference, okay. Dan kita tulis cross reference lah, okay, this one. Kenapa kena buat macam ni, nanti saya akan tunjuk kenapa kita kena buat macam ni lah. Kalau kita tak buat macam ni, nanti banyak susah lah kat kita, okay. So bila kita tekan button cross reference tu, okay, dan kita, sebab benda ni figure kan jadi kan, so kita ambil figure untuk case reference type, okay. Dan untuk case ni kita ambil untuk case only label and number lah, okay. So kalau kita pergi kat sini, so benda yang kita letak ni dah schematic diagram of lead chip, okay. So betul so tajuk sama, okay. Dia punya caption dia, kita boleh tekan insert lah. Okay, nampak sekarang benda ni dia dah ada highlight belakang, maksudnya dia boleh ditekan lah, this link lah. So let's say kalau saya tekan,
Okay, saya hala kat situ, saya punya cursor dan saya tekan control and dia tukar jadi tangan. So kalau saya klik, so dia boleh pergi this figure lah. Nampak kan? Okay. So kenapa kita buat macam ni? Okay. Let's say lah tiba-tiba you punya SV, okay, dia suruh kamu alihkan this topic ni ke tempat lain. Okay. Contoh lah contoh saya alihkan benda ni ke tempat lain. Okay. Okay. Ataupun saya mungkin saya alihkan dia cakap figure ni tak sesuai letak kat sini lah. Let's say saya alihkan this figure tadi, saya letak mungkin di bawah lain lah. Okay. Mungkin bawah ni contoh. Contoh saya letak di bawah ni contoh lah sebagai contoh. Figure tu dekat sini sekarang. Okay. So sekarang kita nampak figure ni dia tak update figure 2.1 kat situ. Okay. Kan nampak So sepatutnya figure tu dia dah update lah. Patutnya benda ni dia mestilah kalau yang atas tu, so patutnya yang ni dia jadi 2.3 lah sepatutnya. Sepatutnya yang di figure 2.3 lah kan. Dan patutnya yang kita refer kepada tu tadi, nampak ni, yang ni kan. Yang ni sepatutnya adalah refer yang bawah tadi kan. Okay. Ni seperti flip chip diagram tadi kan. So patutnya dia refer pada diagram tadi tapi number ini dah salah. So kalau kita tak buat macam yang kita buat tu ataupun kita type macam biasa, so benda ni dia takkan update lah. Tapi bila kita buat macam ni, so let's say kalau kita refresh this document menggunakan kaedah yang sama tadi, print, okay, dan kita patah balik belakang. So basically benda ni, okay, so dia update figure 2.3 kat sini dan juga dekat atas tadi tu pun dia akan juga update lah. Nampak ni. Nampak ni. Dan dia akan refer benda yang sama lah. So kalau kita hala kat sini dan kita tekan control, tekan klik, so dia akan pergi ke figure 2.3 jugalah untuk case ni. So itu kebaikannya bila kita buat dengan proper lah. So nombor tu dia boleh keep track untuk kita. Dan macam tadi juga, sebab kita kena buat juga list of figure tadi. Okay. So kalau kita patah balik list of figures, sebab benda ni dah beralih tadi kan benda ni. Okay. So senang juga. Sama macam ni kita right click dan kita macam tadi kita update field lah. Okay, update entire table. Tekan OK. So, dan benda tu dia akan update automatically. Okay. Itu cara dia lah, kaedah dia. Okay. So hopefully kamu boleh gunakan kaedah ni lah untuk you punya tesis sebab benda ni akan take time bila kamu buat secara manual. Okay. So saya nak bagi juga contoh untuk table lah juga. Okay. Ni yang mungkin second terakhir lah kot saya pun tak nak buat dah lama. Okay. Let's say kalau saya ada satu table, so mungkin table ni saya nak replace dengan satu benda ataupun saya nak tambah satu table baru lah Okay. So cara saya akan buat adalah saya akan copy table yang sedia ada lah. Saya nak maintain caption tu, formatting tu. So saya akan mungkin saya nak letak di bahagian bawah ni lah ada table, so saya paste saja. Okay, so bila saya paste saya akan dapat ni lah. So saya akan nampak dia punya control benda ni lah. Okay. So let's say saya nak replace this table dengan another table lah. So saya buang benda ni. Okay. Sorry, saya backspace, saya buang. Dan saya nak replace dengan mungkin saya punya table lah. Yang di sini contoh lah. Okay, let's say saya nak replace this one. Saya boleh copy ni. Dan saya boleh paste lah. Okay, paste saja. Tapi kalau tengok format dia tak berapa sangat lah kat sini. Okay, so jangan risau benda ni. Let's say kita letak dulu caption dulu. So let's say this is the caption of this table. Okay, kita boleh letak dan kita paste keep text only. Okay, sorry, my mistake. Okay, saya buat ni. Okay, macam tu. Okay, tapi yang ni dia tak ikut follow format lah. Kalau ikut format dia nice lagi lah. Tapi yang ni jangan risau. Kita boleh select benda ni. So, kita akan guna table punya text lah. Nampak ni, table. So usually kita akan guna yang ni lah. Table text minimum size ni. Okay, dan usually yang ni dia akan gunakan untuk table text 5 center lah. Macam tu. Okay, nampak Dan usually benda ni dia tak ada line semua. Memang ni terpaksa lah kita buat secara manual.
kita buanglah no border. Dan lepas tu yang ni kita akan highlight sebab yang ni dia ada bottom dia border lah. Okay, macam ni lah Ini antara kaedah lah yang boleh kita buat lah Okay. So this is a table lah. Dan kalau tengok table ni dia tak update patutnya dia table 2.2 lah sepatutnya macam tu sebab dia refer pada chapter 2 patutnya 2.2 lah. Dia continuous daripada sini lah. 1 patutnya 2 lah. Okay. So yang ni pun kita update macam tadi. Kita akan guna file. Kita pergi print. Okay. Dan dia dah update. Kita back balik. So sini dia jadi table 2.2. Dan usually kita tak boleh ada table je tanpa kita describe lah dalam paragraph. Contoh let's say kita nak describe benda ni. So macam ni, let's say saya nak namakan table 2.2 is bla bla macam tu. Okay, contoh lah So kita kena pakai yang tadi lah. Okay, reference, kita pakai cross reference. Okay. Tapi yang ni sebab ni table, so kita pergi table. Okay. Kita ambil only label and number, so kita carilah yang tadi tu. So yang ni adalah yang ni lah. Okay. So kita letak betul. Close lah. So kalau nak tahu dia betul, kalau kita dapat setting betul, dia akan nampak macam tu lah. Okay. Kita boleh klik benda tu lah. Okay. So table tu shows the SSC 405 solder the mechanical properties the material properties of SSC 405 solder material. Okay, so let's say macam ni. Okay. Okay, kalau nak tahu benda tu jadi tak, kita boleh try tekan ni lah. Tekan dia akan pergi ke sini. Okay, tu cara buat table lah. Okay. Cara buat sama juga untuk saya bagi contoh yang terakhir sekali, ada cara buat equation pun sama. Jadi apa saya buat, saya akan copy satu ni. Let's say saya nak tambah satu equation baru. So let's say copy dan saya nak letak di di chapter 3 let's say saya nak letakkan di sinilah let's say this one. So let's say this is my equation. Jadi equation ni kita akan menggunakan Microsoft equation lah. Okay. Kita akan menggunakan Microsoft equation bukan gambar bukan print screen. Okay. Kita kena type benda ni. Let's say saya gunakan Microsoft equation. So ni adalah y equals to mx tambah c contohlah. Okay. mx plus c. So this is a Microsoft equation lah. Okay. So kalau tengok dia tak update. So macam tadi juga benda ni tak boleh refresh sendiri. Kita kena buat refresh. So file. Okay. Kita akan buat dia print lah untuk dia refresh this document. Okay. So kalau kita tengok dia akan update lah. Sepatutnya sebab dia adalah chapter 3. So dia akan start. Dan ni adalah first equation. So dia akan start dengan 3.1. Cuma equation ni sama juga. Equation ni kadang-kadang kena mention juga dalam paragraph. Okay. So kita akan tulis equation. Okay. Sekarang, tapi kita nak refer pada tu. So kita akan guna teknik yang sama, cross reference lah. Okay, guna cross reference. Okay. So kita go for equations. Okay. So equation 3.1. So kita guna bolehlah entire caption basically sebab tak ada apa pun. Okay. So, nampak tu equation tu kita kena tulis manually dah. Okay. Equation shows the linear relationships between mushroom size with time. Just example. Okay. So this is cara nak buat lah equation dan kita gunakan cross reference lah untuk refer. Okay. Jangan lupa selalunya kita kena macam kita kena update lah. Kita tak boleh macam biar macam ni. Okay. Usually bila kita nak apa-apa kerja editing, pastikan kamu sentiasa update lah. Especially this benda ni lah, contohnya table of contents, list of table figures lah. Okay. Dengan by right click,
dan update field lah. So dan kita ambil entire table, so that dia akan update apa yang changes yang kita buat lah. Kemudian dengan list of table ni pun kita akan buat benda yang sama juga. Kita akan update field entire table. Okay, nampak tu dia dah tambah satu dah. Yang ni tadi kita tambah. List of figure pun sama, kita boleh kena buat jugalah. Update field, update entire table. Okay. So bila kita buat macam ni, dia akan memudahkan banyak kerja editing lah, especially for formatting di thesis lah. Sebab kita kena pastikan sebelum kita hantar, dia follow exactly format UI TM. Okay. Saya rasa video saya dah terlampau lama sangat. Okay. Saya kena berhenti takat ni dulu. Okay. So saya harap video ni bermanfaat kepada kamu semua dan kamu boleh apply dalam you punya thesis. Dan saya ucapkan good luck kepada kamu dapat menyiapkan FYP dalam masa yang ditetapkan oleh koordinator FYP 2. Okay. Itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Okay, good luck for your FYP. Thank you very much. Bye-bye.